Alhamdulillah Rabbil Alamin. Majlis mengalu-alukan kedatangan Al-Fadhil Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, salah seorang pensyarah di Oxford University. Alhamdulillah beliau banyak mengkaji tentang Al-Imam Al-Ghazali dan pensyarah di university terkemuka di dunia. Alhamdulillah, walau saya sedar kalau masa ini sudah begitu jauh daripada kebiasaannya, tapi sebagai mengambil barakah dengan kehadiran Al-Fadhil Datuk Dr. Afifi, maka ingin menyampaikan sepatah dua kepada kita semua untuk dapat melengkapkan apa yang kita sudah dengar daripada curahan hujan yang penuh dengan manfaat daripada Al-Habib Salim sebentar tadi. Maka majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan kepada Dr. Afifi untuk menyampaikan sepatah dua. Fadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, Habib Salim bin Habib Umar bin Hafiz, hadirin wa hadirat, sadat al-asatidhah wal muhibbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekalinya Habib, kali terakhir saya berkunjung ke majlis Habib, kalau tidak silap saya melangkau mungkin 10 tahun sekarang, di Masjid Mu'adh bin Jabal, Setiawangsa, dikatakan Madinah Al-Aulia di Kuala Lumpur. Sebab masa itu Syekh Afifuddin masih duduk di sana. Alhamdulillah. Terima kasih akan dakwah dan jemputan ini. Dan saya sebagai khitamul kalam pada malam yang barakah ini dengan kehadiran Habib Salim yang datang jauh daripada Tarim, dan majlis habaib, para habaib pada malam ini, saya hanya mahu khatamkan dengan satu tazkirah, mungkin peringatan untuk kita semua yang bukan datang daripada kalangan habaib seperti saya dan sekalian semua, mungkin orang biasa, bukan dalam perkiraan saya the real royal family, Ahlul Bait, sadah kita, memang raja kita yang sebenarnya. Sampaikan dalam, kalau kitab-kitab fikah kita, kalau dalam syarat nak menjadi khalifah sebenarnya daripada Bani Hashim contohnya. Jadi ini adalah satu peringatan untuk Ahlul Bait yang ada di sini. Bila kamu sebagai sayyid mencapai makam ulama, jadilah kamu habib. Alhamdulillah. Dan di sini saya teringat Habib 10 tahun yang lepas mungkin, apabila saya dijemput datang, masa itu ada satu kontroversi di utusan Melayu atau utusan Malaysia yang mentohmahkan yang doa ya aman al-khaifin. Saya masih ingat, dan pada malam itu saya syarahkan itu datang daripada Habib-Habib kita, dan dari doa itu yang mana ada orang katakan, oh yang ini tidak boleh dibaca sebab ini maksudnya ya Haman ataupun apa, yang orang yang tidak ada ilmu. Pada malam ini, pada bulan ini, pada tahun ini, dengan barakah Habib-Habib kita, saya dengar lagi satu kontroversi yang kadang-kadang ditohmahkan, yang memfitnahkan, seperti tadi Habib Salim menceritakan untuk kita berdoa daripada dijauhkan daripada fitnah, terutama sekali untuk qiyadah dan untuk leadership kita. Apabila memang sudah ada tohmahan daripada puak-puak yang, kalau dikatakan oleh Imam Nawawi, Ba'dul Qasirin, orang yang singkit fikirannya, orang yang tidak cergas atau cerdik dalam akalnya, atau bak kata Piramli, Allah yarham Piramli, orang yang bagal orangnya. Kita tak mahu guna bahasa yang lebih berat dari situ, bagal alhamdulillah, seperti Kaldai contohnya. Ialah itu orang-orang yang mentohmahkan para habaib kita, dan kita dan orang-orang yang mengikut jalan, contohnya jalan turuk dan tarikah Ba'alawiyah contohnya, sebagai orang yang tasyayu', orang yang macam seperti orang Syiah, firqah ajaran yang sesat contohnya. Jadi di sini adalah penting untuk kita
faham fitnah ini adalah semata-mata fitnah, dan dengarlah dan ingatlah akan keabsahan. Yang ini kita tidak perlukan keabsahan di parlimen ke ataupun seorang raja untuk mengabsahkan ketua kita. Ini keabsahan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, ini ayatut tathhir. 33, surah 33 ayat 33. Ada simetri 33. Kita tiap-tiap malam Jumaat baca tahlil ba'da Yasin, memang membacakan ini sebagai takdim untuk ayat yang terkemuka innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, iaitu ayat apa? Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersihkan kamu semua sebagai ahli bait dan menjadikan kamu semua suci sesuci-sucinya. Sadaqallahul azim. Ini ayat tathhir yang masyhur dan terkenal, yang menurut ulama tafsir kita bila dikatakan kum di sini, maksudnya di sini adalah siapa? Ahlul bait di sini. Menurut tafsiran ulama kita ada ahlul kisah. Dalam cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis yang sahih, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu cloak, ahli kisah, kain jubah yang hitam, dan datang Sayyidina Hasan, masa itu masih budak lagi, summa Hasan Husain masuk dalam kisah baginda, lepas tu summa Fatimah, lepas tu Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhum di bawah jubah baginda. Menurut para ulama, ini adalah maksud asal kumnya di sini sebagai ahlul kisah. Inilah yang asalnya ahlul bait. Tetapi firqah Syiah yang kita memang daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah memang faham, dan di sini maksud ahlul bait adalah melangkaui, bukan hanya dilimitkan, bukan hanya disempitkan hanya untuk bermaksud ahlul kisah saja, tetapi selain daripada yang 5 ini. Jadi di sini ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita menambah maksud ahlul bait sini, termasuklah contohnya ummahatul mukminin, isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut ulama-ulama Syafi'i kita, maksud ahlul bait juga di sini adalah Bani Hashim wa Bani Muttalib, yang diharamkan daripada menerima duit ataupun harta zakat. Dalam mazhab Syafi'i kita adalah mazhab yang paling orang kata luas, perlu seluas-luasnya untuk mentakrifkan apa maksud manhum ahlul bait itu. Walhal mazhab Hanabilah, mazhab Hambali dan mazhab Maliki hanya mengatakan yang ahlul bait itu siapa? Iaitu hanya Bani Hashim, bukan Bani Muttalib. Di sini Imam Syafi'i sendiri Al-Muttalibi, Al-Mujtahid, imam mutlak kita radhiyallahu anhu, mengharamkan diri dia sendiri untuk menerima duit zakat dalam ijtihad dan fatwanya yang Bani Muttalib juga adalah ahlul bait. Tetapi antara mazhab ahli sunnah wal jamaah, di mazhab Al-Ahnaf, mazhab Hanafi, yang paling restrict, yang paling sempit dalam mentafsirkan maksud ahlul bait adalah hanya 5 keluarga. Keluarga 5, bukan yang 5 tadi dalam ahlul kisah tadi, yang itu definisi Syiah yang paling tersempit. Tetapi antara mazhab ahli sunnah, 5 saja keluarga Ali karamallahu wajhah, keluarga Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, keluarga Aqil ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, keluarga Al-Abbas radhiyallahu anhu, dan keluarga Al-Harith pun. Ini mazhab Hanafi. Jadi di sini saya nak mengingatkan kita semua, para habaib,
kita punya real royal family kita. Orang yang patut kita sanjungi antara tiada leadership, raja kita yang sebenar di sini ialah ahli bait kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim sudah mengabsahkan daripada ayat tathhir, mensucikan siapa? Ahlul bait. Jadi perbezaan firqah Syiah yang memang sesat daripada madhab ahli sunnah wal jamaah ialah firqah Syiah mentafsirkan bila dalam ayat yang mensucikan ini memberikan makam al-isma ataupun makam al-isma daripada ahli untuk ahli bait. Maknanya orang-orang yang dielakkan daripada dapat dosa. Tetapi menurut ulama ahli sunnah wal jamaah kita, ahli bait kita tidak sampai makam isma seperti anbiya alaihi wassalatu wassalam, tetapi hanya sampai makam mahfuz. Orang yang kalau berbuat dosa cepat-cepat langsung bertaubat. Seperti makamul awliya. Masya Allah, subhanallahul azim. Itu sebabnya di sini sebagai satu peringatan, maksud ahlul bait di sini menurut contohnya Imam Bajuri kita radhiyallahu anhu, antara imam terkemuka Syekhul Azhar di kurun ke-19, mentafsirkan maksud keempat ahlul bait selain daripada ahlul kisah, selain daripada ummatul mukminin, selain daripada Bani Hashim dengan Bani Muttalib, ialah yang keempat ialah kullu mu'min taqi. Setiap orang muslim yang beriman, yang bertakwa. Maknanya boleh juga masuk dalam maksud ahlul bait kita juga semua. Kenapa? Menurut Imam Bajuri, menurut hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam Awsatnya dan Saghirnya, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam tarikhnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Dailami contohnya. Walaupun hadis ni dhaif, alu Muhammadin kullu taqiyin. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah setiap orang yang bertakwa. Ini ijtihad menurut Imam Bajuri. Masya Allah. Makam sampai begitu. Jadi kenapa saya nak utarakan di sini? Kalau seperti di Oxford, untuk mencarahkan untuk khitamul kalam para habaib kita pada malam ini, untuk defend mereka, untuk mempertahankan mereka daripada tomahan-tomahan seperti puak-puak yang memang ahli zahir, seperti Imam Nawawi kata, yang ba'dul qasirin, otaknya sengket, otaknya cetek. Atau bak kata Allah yarham Piramli, bagal orangnya. Ialah bila mereka nak mengkotorikan para habaib kita, para ahli bait kita, apabila Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala sendiri mengabsahkan ahli bait itu. Bukanlah sampai hulu, sampai makam seperti dinaikkan oleh orang-orang Syiah kita, tetapi sampai ke makam mahfuz, bukan maksum tetapi mahfuz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersihkan kamu. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa, membersihkan kamu semua daripada ahlul kisah itu, ataupun daripada ummahatul mukminin itu, ataupun daripada Bani Hashim, Bani Muttalib itu, malah daripada kamu semua antum kalau muttaqin. Masya Allah. Rijsa, daripada kekotoran, daripada tomahan, daripada pencemaran, dan menjadikan kamu semua huytahiru tathiran, sesuci-sucinya. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala sudah mensucikan para habaib kita, para ahli bait kita, ulama-ulama kita yang datang daripada kalangan ahli bait kita begitu, kalau ditohmahkan oleh puak-puak seperti puak yang zahiri, tak kisah namanya Salafiyah ke, Wahabiyah ke, apa ke, nak kata para habib ni macam Syiah ataupun tasyayyu ada dekat, dema yang tawahub ini, ingatlah akan amaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Malulah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan juga Imam Al-Baihaqi, bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran di sini, waman adza nasabi
wa dhawi rahmi faqad adani. Allah. Barang siapa yang menyakiti keturunan aku dan orang-orang yang berkait dengan aku atau berkait, ada kaitan dengan aku, maka aku akan sakit, sedih. Waman adhani faqad adallah ta'ala. Atau kama qala. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka Allah Subhanahu wa taala tersakit. Memang betul-betul tersakit di sini. Jadi moga kita insaf dengan peringatan yang singkat ini. Untuk kita insaf, this is the real royal family of the Muslims. Tak kisah dari Malaysia ke yang ada raja, atau di negeri Arab Syria ke yang tak ada raja, this is the real royal family. Kalau orang putih buat sampai cerita apa the Da Vinci Code, orang Kristian sampai nak menunjukkan syaraf, tashrifnya the royal family from bila ada ura-ura walaupun mungkin maudu'at, boleh ada keturunan Nabi Allah Isa alaihissalam. Kan kita baru habis hari Natal, Christmas semalam. Di kaitannya Da Vinci Code tu cerita tentang yang ditulis oleh Dan Brown tu, kalau boleh ada keturunan Nabi Allah Isa alaihissalam, yakni ahli bait untuk Nabi Isa pun, macam itu pun satu dunia barat kagum, ajib. Sampai mereka sampai inilah nak menyanjungi royal family mereka itu. Bahkan kita ada royal family yang Allah mahfuzkan, Allah tathirkan, Allah sucikan, dan Allah jagakan. Sampailah ni, sampai sekarang ni, sampai kita dapat barakah dengan Habib Salim dan Habib Ali, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini. Jadi ingatlah akan peringatan ini. Jadi ingatlah puak-puak yang di sana yang memfitnah dan mentohmahkan yang Ba'alawi, Tariqah Ba'alawiyah ataupun para habaib ni, ini seperti Syiah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ingatlah apabila Sultan Melaka yang dinamakan para mahasiswa masuk Islam, jadi Sultan Muhammad Shah, apabila baginda masuk Islam dan seluruh rakyat Melaka masuk Islam, orang Melayu kita masuk Islam, baginda terima Islam ahli sunnah wal jamaah dengan i'tikad al-asyairah dan dengan fiqh syafi'i dan dengan tasawuf Imam Al-Ghazali yang dibawakan oleh guru-guru yang mengajar kitab apa? Habib Abdullah bin Abdul Rahman Ba Fadl, sahibul muqaddimah yang terkenal, seorang ulama habaib yang meninggal pada tahun Melaka jatuh. Melaka jatuh tahun 1511. Portugis conquer Melaka. Itulah tahun di mana Habib Ba Fadl yang mengarang kitab terkenal Muqaddimah Hadramiyah, atau dinamakan oleh dia sendiri, beliau sendiri menamakan Masailut Ta'lim, Al-Masailut Ta'lim, kitab ni, ataupun dipanggil Al-Mukhtasar Al-Kabir, sebab ini adalah kitab Habib Ba Fadl yang kitab mukhtasar, apa, kitab fardu ain sebenarnya, kitab ibadat, abwab ibadat ada dalam sini, iaitu dinamakan Mukhtasar Kabir. Dan juga beliau sendiri mengikhtisarkan kitab Mukhtasar Kabir atau Majlis Ta'lim ataupun Muqaddimah Hadramiyah dengan kitab yang lebih kecil, Al-Mukhtasar Al-Latif, dipanggil Al-Mukhtasar As-Saghir, mukhtasar yang minor, yang kecil. Dan Imam Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami mensyarahkan kitab ini. Dalam kitab yang terkenal, syarah dia apa? Manhajul Qawim fi Syarah Masail Ta'lim. Allah, inilah yang kitab yang kita ulama-ulama di Malaysia, yang belum ada lagi di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di Patani, di selatan Filipina, di Nusantara, Masya Allah, sampai hari ini kita mengagungkan para habaib kita. Adakah mereka Syiah? Bukan. Tulis kitab fardu ain yang kita doa hafal ni, Muqaddimah Hadramiyah, subhanallah al-azim. Sampai Kiai Tarmas, Imam At-Tirmizi daripada Indonesia, anak murid, antara anak murid Mufti Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Mekah dari zaman Khilafah Osmaniyah, membuat hasyiah akan Manhajul Qawim Imam Ibn Hajar itu. Allah,
Inilah asal usul ahli sunnah wal jamaah kita daripada para habaib yang membawa Islam ke benua ini, ke Nusantara, ke gugusan Kepulauan Melayu di sini. Kalau mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, siapa lagi? Ingatlah jasa mereka membawa agama Islam ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah. And just because they come from the royal family of the Ahlul Bait, and just because the Syiah jadi hulu of the, sampai hampir mendewakan Ahlul Bait, dia does not mean they are the same thing. Alangkah baiknya ada satu tariqah dan ada satu jalan dan ada satu manhaj yang mengambil kebaikan kedua-dua belah pihak, Sunni dan Syiah, seperti di sini. Inilah yang membuatkan the beauty, jamil, cara kita di Nusantara disebabkan oleh para habaib. Jadi afwan minkum ya Sidi Habib, ya afwan minkum. I am touched because this is the asal of Islam kita di Nusantara. Seperti kata Habib Hasan Al-Attas, fatah Islam di Nusantara bi ghairi sif, tanpa pedang, bi dakwah para habaib kita, dengan dakwah seperti malam ini. Itulah orang Hindu, orang Buddha masuk Islam di Nusantara ini. Mukhalif, bezanya dengan Fath al-Islam di Al-Andalus menggunakan pedang yang hanya tahan 700 tahun. Tapi kita sampai sekarang masih lagi, alhamdulillah, disebabkan oleh barakah Ahlul Bait kita. Jadi ingatlah, bila kita baca Yasin dan tahlil pada tiap-tiap malam Jumaat, bila ayat 33 surat 33 ayat 33 dibacakan, inilah maksudnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa, dari kekotoran yang Allah sudah bersihkan, janganlah kita lemparkan balik rijsun pada mereka. La haula wala quwata illa billahil azim. Ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sadaqallahul azim. Maka ingatlah, man adza nasabi, barang siapa yang menyakitikan, mentohmahkan, memfitnahkan keturunan aku, wadawi rahmi, dan orang-orang, barang siapa yang memang ada kaitan dengan aku, faqad adani, maka aku sendiri yang sakit. Rasulullah sendiri yang sedih dan sakit. Waman wa adani, bila aku yang sakit, faqad Allah Ta'ala, maka kamu menyakitikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li lakum. Masya-Allah ya Sidi. Moga kita insaf dengan ini, dan semoga insya-Allah rakyat Malaysia insya-Allah terus insya-Allah bersambung dari tahun 1511. Amin. Dan kurun Ba Fadl, Muqaddimah Hadramiyah, sampailah ke sekarang dengan Habib Ali, dengan Habib Salim dan Habib Umar bin Hafiz, masya-Allah. Sebab kita dapat pertahankan mereka. Dan sebelum tahu, terutama sekali dengan pihak-pihak agama yang ada di sini, alhamdulillah, untuk insaf, jangan lupakan daratan Ahli Sunnah wal Jamaah kita. Dan banggalah kita, alhamdulillah, kita ada the real royal family. Ingatlah di situ, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah sya'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Masyaallah. Jazallah Al-Fadhil Dr. Afifi Al-Akiti khairal jaza, mengingatkan kepada kita beberapa pesanan yang ianya adalah bahagian daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Berpegang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Ahli Bait Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, cinta kepada kaum mukminin dan kaum mukminat secara umumnya, cinta kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu perjalanan Nabi ketika melihat kepada Ka'bah mengatakan, wahai Ka'bah, engkau adalah makhluk yang sangat mulia, tapi kehormatan orang beriman lebih mulia daripada engkau. Kemuliaan orang beriman dihormati karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam peristiwa Sayyidina Ali Zainal Abidin, masa beliau tawaf di Ka'bah,
lalu kemudian beliau jatuh pingsan. Kemudian didekati oleh seorang bernama Tawus. Katanya, kenapa engkau pingsan? Katanya, aku takut kepada Allah, aku takut kepada neraka. Kata Tawus mengatakan, engkau punya ayah adalah Ali bin Abi Thalib, engkau punya nenek adalah Fatimah Zahra, engkau punya atuk adalah Rasulullah, apa lagi engkau nak takutkan? Maka kata beliau mengatakan, ya Tawus, kau tidak tahu ke bahwasanya syurga ini untuk orang yang taat kepada Allah walaupun hamba abdi daripada Habasyah. Dan neraka ini untuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia keturunan Quraisy. Oleh sebab itu perlu kita menghormati nasab orang dan juga menghormati ketaatan atau kemuliaan seseorang juga terletak kepada ketaatan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Ahlul Bait bahagian daripada asbab yang untuk menyempurnakan kesempurnaan iman. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Afifi sebentar tadi. Kalau Sayyidina Syafi'i mengatakan, kalau dibelah dada saya ini, satu ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan sebelahnya ada cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian Ahli Sunnah wal Jamaah termasuk pagangan Tariqah Al-Alawiyin Ba'alawi merujuk kepada Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Ahlul Bait, dan juga kepada sahabat, dan juga kepada kaum mukminin dan mukminat dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah anugerahkan kepada kita kesempurnaan iman insyaallah ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kesehatan kepada Datuk Dr. Afifi, ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, mahabbahnya juga insyaallah, dan mudah-mudahan jauh daripada fitnah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jaga hubungan kita dengan orang-orang yang beriman secara umumnya insyaallah ya rabbal alamin. Majlis diakhiri dengan penutupan baca doa oleh Al-Habib Salim sebelum beliau melangsungkan perjalanannya menuju ke airport. Barakallahu fiik. أنت المسافر دعاء المسافر مستجاب. أنا أؤمن على الدعاء. لا أؤمن على الدعاء إن شاء الله. أتوجه إليك اللهم بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تتغشانا في مجمعنا هذا بواسع رحمتك وعظيم عنايتك وغامر ألطافك، وأن تتجلى علينا بخير ما تجلى به على من اجتمع على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أن تخرجنا وقد غفرت ذنوبنا واسترت عيوبنا وذكرتنا في من عندك وأنزلت السكينة على قلوبنا. اللهم إنا نسألك طول عمر في حسن عمل وأرزاق واسعة لا تعذبنا عليها، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وفعل وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وفعل نية وعمل. اللهم أصلحنا وأصلح شؤون المسلمين، وتولنا وتولى جميع المؤمنين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم إنا نسألك يا عالم الأمور ويا شارح الصدور ويا قاضي الأمور أن تتولانا في جميع أمورنا الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية بخير ما توليت به عبادك الصالحين، وأن تجعلنا عندك من المقبولين. اللهم أبعد من قلوبنا آثار الذنوب وآثار المعاصي وآثار الغفلة وآثار البعد عنك وآثار الإعراض عن هدي نبيك، ونورها بالإيمان ونورها بالطاعة ونورها بالخشية ونورها بالتواضع ونورها بالتوكل ونورها بالإنابة إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أهلينا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في قراباتنا، بارك لنا في أحبابنا، بارك لنا في المسلمين أجمعين برحمتك يا رب العالمين. اللهم إن لنا حاجات نعلمها وحاجات أنت تعلمها ولا نعلمها، فاقض لنا جميع الحاجات وبلغنا في الخير أقصى الغايات، وتولنا في هذه الحياة وبعد الممات بخير ما توليت به عبادك الصالحين يا مصلح الصالحين يا رب العالمين. اللهم فرج كروب المسلمين وارفع البلاء عن عبادك المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، واقض دين المدينين، وانظر برحمتك الى عبادك المؤمنين اجمعين، واحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ومن شر كل آفة ظاهرة وباطنة حسية ومعنوية برحمتك يا رب العالمين. على هذه النيات وما نوى سيد الوالد وما نوى قطب الزمان وما علمه الله صالح لكم في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.